إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين الحنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikutmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Yang turutlah terus agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama yang Allah Taala menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah, iaitu agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hendaklah kamu, wahai Muhammad SAW dan pengikutmu, sentiasa rojok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kamu kepadanya dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna, dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana orang musyrikin, iaitu orang-orang yang menjadikan pahaman agama mereka dan berselisih mengikut kecenderungan masing-masing, serta mereka pula menjadi berpuak-puak, tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya, yakni daripada pahaman dan amalan yang terpesong itu. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas yang memaksud, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang telah disyariatkan untukmu, dan agama Ibrahim alaihissalam yang ditunjukkannya kepadamu dan telah disempurnakan, sedangkan engkau di atas fitrah yang telah engkau ciptakannya bagi manusia, dan sekali-kali tidak ada perubahan pada fitrah yang menjiwai agama Islam yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka kembalilah kepada Allah, kepada Tuhan, yakni bertaubat dan bertakwa kepadanya, kemudian dirikanlah sembahyang. Janganlah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang menyekutukan dan dari mereka yang memecah belah agama mereka, merubah, memasukkan dan beriman kepada sebahagian isinya, mengingkari sebahagian yang lain. Masing-masing merasa bangga dengan pendapat dan pendiriannya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, innal ladzina farraqu
dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innamal amruhum ilallah. Bahawasanya orang-orang yang menceraikan agama mereka dengan perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu, dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanyalah terserah kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan supaya manusia itu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni kepada agama yang lurus, agama yang terus bersihnya tidak bercampur dengan unsur kesyirikan, bersih dari sudut akidahnya, bersih daripada amalan, dan mengajar kita membersihkan hal tuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah fitrah adalah jadikan yang tidak ada perubahan baginya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi, dan inilah jalan yang lurus, itu dinullah, fattabi, hendaklah kamu ikut akan dia. Wala tattabi'us subulah, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, maka kamu akan dikenakan tindakan berporak-poranda, pecah sama kamu sendiri. Jadi sini Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita dan menunjuk kepada kita jalan yang lurus, ila dinullah, al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang tinggi selain darinya, dan diarahkan kita mengambil secara menyeluruh. Udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan inilah makna agama Allah Ta'ala yang lurus. Jadi kita ambil dan jangan mengikut jalan-jalan yang lain, berpegang dengan betul, dan itulah fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kepada insan, dan dikehendaki kita datang dengan dia dan balik juga dengan dia, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengambil jalan yang lain. Pada siapa yang mengambil jalan yang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dan siapa yang mengambil lain daripada Islam sebagai cara hidup dia, maka ia tidak akan diterima oleh Ta'ala. Bahawa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat ia jadi golongan yang rugi, yang mendapat kemurkaan, disediakan azab khas untuk mereka yang tersebut. Kemudian telah menceritakan manusia kembali, anaba yunibu inabah, mana munibin kembali dengan bertaubat, kembali kepada Islam kalau asalnya kufur, dan kembali kepada kebenaran kalau dia terbabas, dan kembali kepada pembersihan kalau dia kotor daripada dosa dan maksiat, dan membina ketakwaan, dan membina satu konteks hubungan yang besar, ialah as-salah, aqimus salah, aqama yuqimu iqamatan, mana mendirikan. Apa makna mendirikan sembahyang? Dia tak sebut sini waf'alus salah. Kalau waf'alus salah, buat olehmu akan sembahyang, asal nama buat tiba-tiba pun jadi, tapi bukan begitu. Dia datang dengan lafaz aqimu, aqama yuqimu iqamah, mana dirikan, mana ityanuha bisyara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Dalam kamu dirikan sembahyang, mendatangkan segala syarat-syarat. Mana sembahyang itu dibina dengan cukup syarat wajib dan syarat sah. Kemudian dia mendatangkan segala syarat dan rukun-rukun dia, dan begitu zahir adab dia dan yang batin. Begitu yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang sempurna salatnya. Maka dia pergi kepada makna hakikat sembahyang, inna salata tanha anil fahsyah wal munkar. Sembahyang itu akan menjadi satu tonggak dalam kalbi dan diri dia, akan mencegah fahsyat dan munkar. Bila sembahyang jadi dengan sungguh, bermakna jiwa insan itu telah diikat oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan kasihnya, rindu pada dia, taat kepada dia, setia kepada dia. Mana-mana mungkin dia akan melakukan maksiat, sebab jiwa dia sudah diikat, kemas dan bersedap ia dengan menzahirkan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka dia akan diberikan kemanisan dalam mengerjakan ibadah dan diberikan hatinya kuat kasih dengan Tuhan. Sebab dia kata tanha, bukan sembahyang dibuat tidak kena dengan syarat dan rukun, ya, maka sembahyang tu dia tolak. Man salla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salah lam tasihha salatuhu wa in sadifal haq. Disebut dalam Ihya Ulumuddin, man salla jahilan bi kaifiyatil wudu', barang siapa yang sembahyang dalam keadaan dia jahil dengan kaifiat wudu. Bila nak ambil wudu, dia kena tahu rukun wudu dan dia kena tahu alat untuk mengambil wudu, ialah apa? Al-ma', maka air mana yang digunakan, maka dia kena tahu pula pecahan air, mana air mutlak, mana air mustakmal, mana air kait lazim, kait munfak, ya, mujawir, mukhalid, atau semua perkara-perkara dibahas panjang oleh ulama fiqh dalam penulisan mereka, supaya di awal lagi, ya, sebab ada yang mengambil sembahyang dia ambil ni pun ada macam-macam, ya, dia menggunakan air mutlak pun ada, kerana air itu sudah mustakmal pun digunakan. Ini menyebabkan kesan sembahyang itu tidak ada, sebab di awal lagi sudah cacat, ya. Kemudian digunakan dengan betul syarat wajib, syarat sah zahir, dan begitu juga adab batin dia, supaya benar-benar dia bertawajuh dalam sembahyang sebagaimana yang dilafazkan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Mana mungkin hati manusia akan melakukan maksiat kalau hati dia sudah mendapat kelazatan tawajuh menghadap dengan Allah Ta'ala. Sebab rahsia sembahyang itu ada banyak peningkapan rahsia dalam sembahyang. Itu di antara ringkas disebut sini. Dan larangan besar dia Ta'ala ila wala takunu minal musyrikin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, mensyirikkan dalam i'tikad, mensyirikkan dalam amal, dan mensyirikkan dalam qasad. Ya, jadi golongan yang benar-benar muwahidinah hakikatan, yang mentauhidkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu kita tengok lambang tauhid benda yang paling besar. Soalan dalam kubur dia tak tanya rukun haji, rukun sembahyang, dia tanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu. Dia tak kata kam arkanus salah, berapa rukun sembahyang. Sebab benda tu akan masuk bawah akidah. Bila akidahnya betul dan dia bersedia betul dan ikhlas bertuhankan Allah, maka segala amalan lain akan dilaksanakan dengan betul. Ya, sembahyang dia akan jaga, semua dijaga. Sebab itu semua lambang, ya, syarat untuk menyempurnakan ketauhidan dengan Tuhan. Lepas tu ditanya mar rabbuka wa man nabiyuka, kita tanya yang lain tadi. Dan akhir di sini ceritakan perangai manusia. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak dia gembira dengan puak dia. Ya, sebab kegembiraan dan ramai atau sikit itu bukan menjadi tanda ukuran benar atau salah. Badawan dia suka. Kalau dia suka benda tu, benda tak betul dia suka, itu bukan jadi ukuran. Ya, sebab kadang setengah yang kurang faham diukur tu ramai orang buat, tu ramai orang ikut, tu ramai orang laksana benda tu. Maka ramai bukan nas ialah Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berlaku perselisihan, kembali pada Allah, iaitu kitab Al-Quran, dan kembali pada Rasul, ayat hadis as-sahih, hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sini dia kata kullu hizbin. Bahkan kalau ramai dipanggil ahzab. Badan Quran ada surah ahzab. Hizbun satu kumpulan, hizbani dua, ahzab ramai. Jadi berlaku dalam sirah Rasulullah SAW dikepung dalam perang Handak atau dipanggil perang ahzab, ya, oleh maknanya beberapa hizib ramai kan bergabung melakukan tekanan dan serangan kepada baginda SAW, maka dapat pertolongan dari Allah, diberi kemenangan besar. Di sini nak ceritakan perangai manusia tu, dia suka kullu hizbin bima ladaihim farihun, dia suka dengan puak-puak masing-masing. Yang taat suka dengan ahli taat, ahli dunia dengan ahli dunia, ahli akhirat dengan cara ahli akhirat, yang paling tinggi ahlillah, dia dengan cara ni. Maka cari jalan orang yang dekat dengan Tuhan, iaitu dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala iza massan nasa durrun wa iza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuruna bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun
am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa iza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atum bima qaddamat aydihim iza hum yaqnatun awalam yarau anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, di sini telah ceritakan perangai ataupun kelakuan insan itu sendiri secara umum bersebut annas. Bila menyentuh annas akan manusia durrun, kemudaratan, kesusahan, ketekanan hidup dan sebagainya, maka terus dia berdoa, serta segera dia berdoa mana merayukan keadaan dia supaya mendapat pertolongan kepada Allah Ta'ala, Tuhan mereka, dengan keadaan rojok kembali bertaubat kepada bila kena ujian, kena bala, kembali ke Tuhan, taubat. Kemudian apabila Allah Ta'ala memberikan mereka merasa suatu rahmat, Tuhan angkat balik bala-bala ujian tadi, tiba-tiba mereka menyengutukan Allah. Ini perangai manusia ni. Kita sepit dia minta tolong, bila dia lega dah ditinggalkan Tuhan. Allah, daripada mereka mempersekutukan sesuatu lain dengan Tuhannya, sama ada dengan mengambil cara-cara yang merosakkan akidah terus, ataupun yang menyekutukan dalam amalan atau dalam kasat tujuan hidup dia tadi kepada yang lain daripada Allah SWT. Jadi dengan sebab itu mereka mengingkari nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadanya. Bila dapat nikmat, kalau kita tanya, ini saya rancang, ini saya buat, ini saya ubah strategi macam-macam. Sebab itu dalam fiqah kita, bila kita dapat nikmat, terus di arah sunat kita sujud syukur. Itu menandakan kita sedar kita punya ikatan dengan Allah Ta'ala. Semuanya adalah daripada kurnia ihsan dia. Maka dikatakan pada mereka, bersenang-senanglah kamu lagi sementara, kemudian kamu akan mengetahui balasan kedurhakaan kamu. Pada Nabi Musa AS 9 perkara usahaan tadi. Kalau datangkan hujan pun, dia kena pertama apa? Di antara dan jarat, belalang. Habis tanaman dia, tak boleh ambil. Sesaat dia belalang kosong, melaung ni. Dia mengadu Nabi Musa AS, mintalah ya Nabi Allah, Tuhan kamu bala ni. Bila Nabi Musa doa, hilang dia dah bagus je, diulang perangai dia balik. Akhir tuan kena dam. Apa dam? Darah. Dia tak boleh minum orang kafir tuan. Dia cedok air dan telaga tu, tiba kat dia jadi darah. Bahkan kalau sekiranya dia duduk sebelah orang beriman yang minum air biasa ni, air tu nampak di tangan orang beriman air biasa. Bila dia pergi kat orang kafir ambil, pum, tukar dia darah. Dia tak boleh minum, melaung ni. Itu bala yang tuan kena pada mereka. Ya Musa, tolonglah kami. Doa, lepas tu lah, dia ulang balik perangai tu. Sampai peringkat katak tu. Tuan bala dengan katak, buka piuk katak, piuk sana katak, melaung dia berjalan katak. Tak boleh berjalan dan melaung ni. Akhirnya minta doa, Nabi minta doa, selesai, dia ulang balik perangai tu yang tuan sebut tadi. Bila mereka tersepit, mereka mengadu. Bila dah lega, dia lupa. Sebab nama manusia pun lupa. An-nas kan, dia ambil kalimah apa? Nasya yansi nisyanan, mana lalai dan lupa. Leka sikit dia lupa balik. Kerana dalam semayang tempat khas menghadap Tuhan pun dia lupa dia menghadap tempat lain. Itulah maknanya perlu diberikan perhatian, sentiasa diberikan tazkirah. Tazkirah kalau kita lalai sama kita, dia berikan peringatan. Kalau kalbi kita sendiri apa? Pelupa dia zikir, mengingatkan kelalaian diri kita sendiri adalah dengan zikrullah, banyak mengingati dia. Dan apabila kami beri manusia merasai suatu rahmat, mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan tu. Dia bergembira dengan nikmat, sebenarnya bergembira dengan mun'im. Siapa mun'im? Pemberi nikmat. La yatimmun ni'am illa biru'yatil mun'im. Nikmat tu takkan sempurna. Maksudnya nikmat paling besar bila ru'yatul mun'im, dibukakan kalbi dia Ta'ala memerhatikan dan menyedari pemberi nikmat. Sebab apabila nak buat semua disuruh kita apa? Bismillah. Makna kenal yang kau dapat semua tu adalah kurnia Tuhan. Dia makan, diminum semua tadi tu dimulakan dengan nama Allah, supaya hati jangan lupa ni. Hati akan jadi dalam keadaan maknanya cemas, bahaya, khatar. Bila dilupakan akan Allah Ta'ala.
Sebab itu memberi ruang besar kepada nafsu dan syaitan mencelah. Dan apabila kami berikan mereka merasa satu rahmat, mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan. Dan jika mereka ditimpa suatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, buat maksiat, buat mungkar, bom datang balak. Lepas tu minta tolong Nabi doakan kan. Tiba-tiba mereka berputus asa. Bagi orang beriman, satu kaedah besar kita ialah at-tawakkul. Sifat tawakkul dimakna bersikatul qalbi biwa'dillah. Hati terkuat berpegang dengan Tuhan. Dua perkara dia akan selesai. Bila dia ni diberikan nikmat melimpah ruah, dia tak akan jadi orang yang melampaui batas. Sebab dia tahu. Dengan sebab dia berserah diri, dia perasan dan dia sedar nikmat tu dari Tuhan. Bila dia uji pula Tuhan, berat sampai melepek, dia tak beranjak. Dia tetap hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu mana sifat orang yang berserah diri. Bila dia dapat, dia bersyukur. Bila dia uji, sekurang-kurang dia sabar. Paling tinggi dia redha, tu lagi tinggi. Sampai peringkat dia boleh bertukar. Bernikmat dengan bala, itulah yang tinggi, itu giat tinggi dan at-talazzuz bil balayat tahaqququm birridha. Orang yang bersedap dengan bala itu sebenarnya dia telah mantap dalam makam redha. Makrifat dia tinggi sebab dia tahu dalam bala itu 1000 rahmat tadi. Kemudian mengapa mereka bersikap demikian? Allah Ta'ala tanya, kenapa mereka bersifat sedemikian? Dan mengapa mereka tidak melihat, mana dengan mana mata hati dia, dengan hati mereka, bahawa Allah Ta'ala memewahkan rezeki bagi siapa dia kehendaki. Mana Allah Ta'ala buka, ya bersutur rizqa liman yasha. Allah Ta'ala membuka, ada waktu dia punya kekayaan tak boleh makan banyak cucu benda ada. Ada yang Tuhan bagi sederhana, ada yang Tuhan bagi ungam-ungam cukup, kaya bagi makan pagi, yang macam-macam. Itu semua adalah hikmah ilahi. Dibuat tu ada hikmat yang tertentu. Jadi bila mereka dibawa mana memewahkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, maknanya kemewahan itu datang daripada Tuhan yang bernama apa? Al-Basit. Ya, nama Tuhan kan 99 Al-Basit. Pada ayat dia kata innallaha yabsut. Basata yabsutu. Bastan maknanya dia lambak, dibuka, melimpah-limpah rezeki dia. Ketiga tu nak Tuhan uji. Sebab Nabi SAW kata, aku tidak takut dia uji dengan kesusahan, aku takut manusia diuji dengan kemewahan. Sebab tak ramai yang bertahan bila diuji dengan kemewahan. Akhirnya hanya tumbang. Kalau uji kesusahan ni banyak orang boleh bertahan, tapi uji dengan kesenangan, Rasulullah SAW kata banyak yang terbalik. Karun tak terbalik tu. Masa dia biasa dia bagus, boleh apa tahu orang duduk ni. Bila dia kaya habis. Dengan Nabi Musa pun Nabi tolak kan. Yang ayat-ayat Quran pun Nabi tolak. Tu habis. Mana ini bukan zakat, kau dengki dengan aku yang Musa. Dah mula dia buat perangai huduh. Mengapa manusia sikap demikian? Kerana hati bahawasanya kemewahan, tidak melihat dengan mata hati bahawa Allah Ta'ala memewahkan rezeki kita bagi siapa yang dia kehendaki. Mana apa yang datang pada kita semua dari dia. Sebagai cubaan, adakah orang itu bersyukur atau sebaliknya? Dia syukur atau dia kufur nikmat? Dia kufur ada dua, satu kubur i'tikad, tukar pergi terus tu, itu kekal dalam neraka. Ada pun kubur nikmat, kadang orang beriman banyak kena ni. Dia ada iman, dia yakin, tapi perjalanan dia banyak terpusing, tersangkut dosa. Itu panggil yang gunakan nikmat daripada jalan yang tidak sebenar, itu kufur nikmat. Mana menyalahgunakan nikmat kepada tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga yang menyempitkan, itu nama Tuhan ni yang menarik, Al-Qabid. Al-Qabid, qabat, mana dia tarik apa dia beri tadi. Kan daripada kaya-kaya pun jadi muflis pun ada kan. Kan daripada bawah pun dia meloncat jadi jutawan, macam-macam Tuhan urus. Sebenarnya apa? Suruh memandang kebesaran Allah. Itu sebagai ujian sama ada diterima dengan sabar atau tiada. Balik yang sabar tu dia sabar atau sebalik. Kalau tak sabar, dua dia kena kan. Dua risiko besar dia kena. Pertama, bala itu sendiri. Bila tak sabar tu lagi besar bala tu. Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban
siwa'i wal yakhrud min tatis samai. Siapa yang tak reda dengan hukum Tuhan, sama ada hukum syariat, perundangan Islam, cara syariat Islam, ataupun hukum dalam bentuk jaraya'il qada, berlaku qada. Hukum ni juga senang, susah, sakit, sihat, dia tak reda. Mana dia bergumur ada je bunyi macam belukang kalau dia kena uji. Ya, tu. Maka Tuhan kata apa? Kalau beri nikmat pula tak kerti syukur. Jadi macam anak keling dapat gaji, Tuhan nak keling dapat gaji. Keling dapat gaji Tuhan dia turun bukit pun dia kayu gitu. Dia suka tu makna apa? Nak tunjukkan dia lalai tu tak ingat pemberi nikmat Allah Ta'ala. Dua. Bila diuji tak kerti bersabar nak. Beri, Tuhan letakkan apa dia punya qada dia, tak kerti reda. Tak kerti reda. Bila syukur tak kerti, dapat nikmat tak kerti syukur. Bila kena balik tak kerti sabar. Tuhan kata cari Tuhan lain keluar pada muka bumi aku ni. Wal yakhrud min tatis samai. Sila keluar daripada naungan langit kau cari bumi lain. Mana nak cari tadi? Itu maksudnya terlampau murka. Allah Ta'ala bila tiga tu berlaku, beri nikmat tak kerti syukur, dia buat benda maksiat kan, Tuhan uji sikit tak kerti nak sabar, itu setengah daripada Tuhan murka. Maka dia akan kena bala amat besar. Dia tempelak dari atas, keluar wal yakhrud, dia keluar. Kalau macam anak kita lah kan, dia degil sangat tak boleh buat apa, kami degil lagi. Kita kata kau keluar rumah ni, ya, kau jangan pijak tangga rumah ni, walaupun rumah ni tak ada tangga. Yang pijak lagi rumah ni, maknanya dia geram tu. Bapak kalau kata aku tak nak tengok muka kau lagi, habis tu. Itu memang banyak masalah. Bagi Allah Ta'ala bila dia tak nak tengok, dia suruh mati. Apa? Keluar ke bumi aku ni. Sebab tu orang yang menggadaikan murtad, dia kena keluar. Man badala dina faqtulu. Hadis sahih. Tapi tukar agama kerak dia. Maknanya Tuhan tak duduk lagi atas muka. Kau jangan menumpang muka bumi aku bila kau dah dapat hidayat, tiba-tiba kau tukar, kau cabar ketuhanan Allah Ta'ala. Pum, kat. Itu maksud. Yang ni Tuhan suruh wal yakhrud min tahti sama, sila keluar daripada muka bumi tu. Ya. Itu besar. Kalau bahasa halus sikit apa? Boleh mengambus. Kalau anak kita kau mengambus di rumah ni aku tak tengok, tu dia marah betul tu. Allah. Dia Tuhan murahkan rezeki dia apa tu? Sebagai cobaan tu. Adakah ia bersyukur atau sebalik? Betul ni ada khilaf ulama, mana afdal? Orang susah yang sabar, orang miskin sabar, dengan orang kaya yang syukur. Setengah ulama mengatakan yang kaya bersyukur lebih afdal. Setengah ulama kata yang miskin itu lebih afdal yang sabar. Ya, dua-dua tu betul belaka ada hujah. Yang walhasil bagi kita, arif bila dia diam di mana Tuhan letak. Kalau Tuhan letak sini dulu itu. Dia letak sini pakai sifat ni. Kalau dia pakai letak kaya pakai sifat syukur, kalau letak miskin pakai sifat reda, sifat sabar. Dia walhasil dua-dua jalan dia akan ada jalan di mana. Yang dimarah sini dapat nikmat tak kerti syukur, uji sikit tak kerti sabar, Tuhan marahan. Guna sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala. Inna fi zalik la ayat. Berdasarkan kalimah jamak tu, ayatun ayat, mana berbagai-bagai tanda yang Tuhan tulis. Ya, tanda pembuktian. Batu secara keseluruhan ayat ada bagi dua. Satu ayat al-makru'ah, satu al-manzurah. Makru'ah tanda kebesaran Tuhan yang dibaca Al-Quran. Ya, tanda yang dilihat semua ni termasuk diri kita. Atau semua tanda-tanda kewujudan dan kebesaran pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengandungi keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Keterangan tafsir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tersebut menceritakan sifat orang-orang yang ditimpa kesusahan, bahaya atau musibah, mereka berdoa kepada Ta'ala rayu dengan rendah hati. Apabila Tuhan memberikan rahmat, Tuhan tukar, dia dapat senang ni, ada di depan mereka tu daripada kesusahan dan musibah, mereka lupa kepada Tuhan. Itu yang bahaya sangat. Bahaya sangat, dia lari kan. Bahkan syirik pula, tu lagi tengok. Dan mengingkari pula nikmat. Ini pada kita, ya. Bukan dia tak nampak Tuhan. Ini usaha saya usaha, saya rancang, wah, itu berat ini. Air Tuhan terik nyawa dia habis tu. Dan rahmatnya dan kurnia Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka. Itulah penting jalan zikrullah tu, supaya kita kenal. Bila kenal dia, dalam mana keadaan pun kita akan terbabas. Mana orang yang kenal tu dengan Tuhan, dia tidak akan ada masalah dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan redha. Dia tak kenal masalah, dia tempuh dia, dia ganyang macam-macam hal. Kurnia Allah Ta'ala yang telah diberikan
Mana kurniaan Allah yang telah diberikan kepada mereka, dan bersenang-senanglah mereka seakan-akan keadaannya demikian itu akan kekal. Dia ingat dapat nikmat, kali tu sentap balik dah melahu balik dan kemudian apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan, badan Quran sebut terang, zaharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, lahir kerosakan darat, laut, semua punca tangan-tangan manusia. Apa maksud dia? Birtikabil ma'asi, dengan sebab mereka degil buat maksiat tak habis-habis, Tuhan datangkan balik, ya, macam-macam balik paling besar pun tu terbenam, tsunami datang, ataupun apa lagi, gempa bumi tenggelam dengan bumbung rumah pun tak nampak. Ada lagi besar tu. Apa lagi besar dia? Keluarnya iman dari dada mereka, murtad wal'ayaz. Itu paling besar. Ya, dia mati tenggelam, iman ada, syurga nanti dan. Tapi kalau dia mati iman tercabut, dia punya akidah habis, kekal dalam neraka selama-lama wal'ayaz. Ya, sahabat-sahabat kita yang syahid di Palestin, kita kesian dari satu sudut. Ya, kejahatan musuh Islam. Ya, binatang paling jahat dalam dunia itu, Yahudi laknatullah. Kita berkutuk dia sebab kejahatan dia. Tapi satu sudut yang lain pula, sebenarnya Tuhan pilih dia orang cepat masuk syurga birai dihisap. Yang mana dia syahid, kita tengok tu orang dah duduk rehat, kita ni belum tahu lagi kan. Dia dah selamat dah tu, dah diterima sebagai syuhada yang syahid pada jalan Tuhan, ya, dah bernikmat Allah. Jadi apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan mereka sendiri, itu birtikabil ma'asi, yang mengerjakan maksiat, mereka akan berputus asa. Ini salah dia, ya. Kerana dia selalu cakap, kita halang-halang ni, kita je lah, gitu kan. Halang-halang dah buat maksiat ni, kita buat baik pun kan orang terima, dia kata, tu silap. Bila dia nak orang terima, dia bayar. Kita biar orang tak terima, orang cop dia tak baik, tapi dia dah bertobat, orang tak tahu, dia dengan Tuhan, Masya Allah, ya. Itu yang saya cerita dulu kan, kelebihan hikmat adalah jadikan satu wali dan di Melaka ni ada kan, ketika satu masjid di Masjid Tanah tadi ada berlaku kematian. Jadi orang yang mati tu tak naik masjid, kalau naik pun jangan-jangan sangat, jemaat pun tak pergi. Bila dia mati je AJK masjid masuk pulau ni tak nak urus jenazah dia, kecoh kampung, orang tak nak urus jenazah dia. Jadi seorang tu teringat kepada Al-Waliyul Kabir, ulama besar, alim 4 mazhab api Quran, tuan guru dia apa dia? Mufti Negeri Sembilan punya 4 darah, Sidi Abdul Rashid, wali besar, alim 32 ilmu. Dia pun masa tu dia Singapura. Bila dia call dia tuan guru, dia tanya tuan guru apa hal dah jadi macam ni. Tuan guru kata pergi semayangkan dia, malam tadi sebelum dia meninggal dia dah taubat, dan taubat dia Tuhan dah terima. Bergebut bergebut orang pergi uruskan pula tuan ni. Dia tahu tuan. Tu Sidi Abdul Rashid, wali besar ni. Pernah profesor daripada Azhar, daripada Mesir datang. Dia Kelantan, dia round tengok. Kemudian dia minta tunjuk mana ulama besar sini, ya, Arif Billah semua kan. Dia orang tunjuk ni. Jadi profesor dah siap 10 soalan, 10 tajuk lah untuk discuss dengan dia kan. Sampai rumah tuan guru, dia duduk je. Tuan guru kata tajuk pertama ni benda pom-pom diurat. Yang kedua apa? Telepon profesor tu. Dan dia punya huraian hebat. Aku belum soal dia dah jawab. Ini ahli Kashfin, wali besar, ulama besar. Dahsyat ni. Jadi maknanya apa? Jangan putus asa tu maksudnya. Jadi orang tadi kita nampak pada zahir tadi dia teruk kan, rupa dia tak putus asa, dia bertobat. Lepas tobat elok dia meninggal, selamat dia dan. Sebab tu bila kita mayat dalam masjid, bila sembahyang jenazah kita kata apa? Apa kamu saksikan mayat? Kita kata apa? Setengah kata wallahu alam ni. Ya macam tadi kan, tengok orang masjid tak datang, bulan puasa tak puasa, aku kata baik bohong pula dalam masjid, dia jerit kuat-kuat wallahu alam gitu. Ya, dia tidak faham tuan. Dia kalam bahasa Arab, dia ada kalam dipanggil insya' ya maknan. Ya, kalam tu khabar ya lafzan, insya' ya maknan. Kalam pada saya tu khabar tu, ditanya makna kita jawab tu khabar, makna baik. Tapi pada makna bukan makna insya', bukan makna apa? Khabar, makna insya', makna doa. Baik maksud dia mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada dia, itu maksud dia. Kalau dia berdosa mudah-mudahan Tuhan ampun.
Kalau dia baik, Tuhan tambah lagi rahmat dia. Tentu maksud dia. Dia jerit wallahu alam tu, beranjak kawan. Siapa dia cakap tu? Orang semua kata baik, dia kata wallahu alam. Tu. Dia pakai betul zahir dia. Kalau zahir kata betul lah, tak kita nak kata bohong lah. Tapi makna tu doa. Doa mudah-mudahan dia dapat kebaikan. Sebab kaedah kita ahli sunnah wal jamaah disebut dalam kitab apa? Matan Jawharatut Tauhid. Sini ada baca kan? Dia baca Ustaz Kamal je tu. Dah habis dah. Syekh Ibrahim Lakani kata apa? Wa man yatub walam yamut walam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, siapa yang mati walam yatub min zambihi, tak nampak dia bertaubat kan. Orang kampung semua kenal dia ahli maksiat. Tapi tak nampak dia bertaubat. Sedangkan iman dia tak ada, dia kata dia murtad, dia masih Islam. Maka apa nak buat? Fa amruhu mufawwadun rabbi, urusan dia serah ke Tuhan. Kalau Tuhan nak ampun, itu rahmat Allah. Kalau Tuhan nak azab, itu keadilan Tuhan. Kita tak boleh campur lagi dah. Kita doa kita dah, tu je. Tu cara ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ni ada pula dia tahu, ini neraka mana dia masuk dia. Wah, macam neraka pak dia punya pula. Jangan. Sebab Tuhan Maha Pengasih. Dia doakan. Itu maksud dia. Bukan suruh dia murahkan dia, tidak. Mana jangan duduk lain putus asa, itu maksudnya. Sejahat mana ke dalam hadis kan, orang tu buat ibadat sampai dia dengan syurga tu dah selingkal kan, pum dia berpusing ke neraka tempat dia. Sebaliknya begitu je, orang tu buat jahat dia dengan neraka selingkal dia, makna dah dekat betul. Akhirnya telah makna dahulu qada, dia bertaubat, pum akhir ke syurga. Ada macam tu ada. Jadi ada gulungan yang berbagai, 4 gulungan. Ada awal akhir baik, kita doa minta jadi gulungan itulah. Ya Allahumma ja'alna minhum. Awal baik Islam sampai mati. Ada yang awal rosak, akhir pun rosak. Awal kafir, mati pun kafir. Ada yang awal baik, ujung rosak, dia murtad orang itu. Ada yang awal teruk, ujung dia baik orang dia. Jadi ujung dia bertaubat, pum, cacak dia naik ke makam. Pun ada juga. Di 4 gulungan tu sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Ya. Sebab tu kita kalau ibadat jangan sedap. Sebab takut berpusing, na'udzubillah. Ba'alillah cukup takut. Lagi ibadat, lagi dia takut. Diminta jangan dia terpusing, minta istiqamah. Lepas tu Sayyidina Umar kata, kalau diberitahu kepada aku semua manusia masuk syurga kecuali seorang masuk neraka, aku takut yang seorang tu aku. Tu kata Sayyidina Umar. Dan kalau diberitahu pula semua manusia ke neraka, seorang dia ke syurga, aku harap yang seorang tu aku. Tu makna dia label 2 tu. Harap dengan rajak sama. Ya, kuat harap dan kuat rajak. Jangan putus asa, tu maksud dia lah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sifat orang-orang yang ditimpa kesusahan, bahaya dan musibah, mereka itu berdoa ya kepada Allah Ta'ala dengan rendah hati, dan apabila Tuhan memberikan rahmat dan melepaskan mereka daripada kesusahan dan musibah, mereka lupa kepada Ta'ala, bahkan syirik na'udzubillah, dan mengingkari nikmatnya dan rahmat dan kurnia Ta'ala telah diberikan kepada mereka, dan bersenang-senanglah mereka seakan-akan makna mereka kekal dengan nikmat tadi. Ya. Benar, apabila mereka ditimpa satu musibah disebabkan kesalahan sendiri, maka mereka berputus asa. Itu silap itu. Jangan putus asa. Banyak mana pendosa kita sepenuh bumi pun kali, kalau dia bertaubat, insya-Allah ya Tuhan janji dia akan terima. Innallaha yaghfiru dzunubah jami'an, dengan syarat jangan syiriknya. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Tuhan tak ampunkan dosa syirik sebab dia mencabar ketuhanan. Habis nak selesai macam mana kalau syirik? Syirik kena tambah syarat. Apa syarat? Mengucap balik. Masuk Islam balik. Apakah mereka itu tidak tahu dan tidak memerhatikan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa melapangkan rezeki bagi siapa dia nak. Banyak orang tu kadang kita tengok di Sultan Ali, pum, bertukar. Itu bab dunia. Kalau bab akhirat juga, orang yang jahat, pum, dia berubah jadi baik, ada juga. Dan siapa yang dia kendak dan menyempitkan bagi siapa yang dia kendaki. Maksud dia apa? Keluasan rezeki dan sempit itu adalah hakikat dari tahsis iradat. Ya, baik dan buruk seorang pun hakikat adalah tahsis iradat yang merupakan rahsia Allah SWT. Cuma kita usaha zahir, yang maknanya membina ya semampu yang boleh, mana kebaikan sebab banyak dilaksanakan. Itu di antara dia suruh. Kemudian ba'ati zal qurba haqqahu ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah.